Tasik Selatan. Bagi orang luar, saya masa itu perempuan. Perempuan kot saya orang Sarawak kan. Saya dengar lagu tu sedap. Rupanya betul ada Bandar Tasik Selatan. Rupanya dicipta lagu untuk jual Bandar Tasik Selatan. Jual projek rumah kat sini inilah dia. Di Bandar Tasik Selatan. Tak sangka saya berada di Bandar Tasik Selatan. Baik. Dengan lagu Bandar Tasik Selatan daripada kumpulan Olan suatu masa dahulu. Tahu semua lagu. Tahu, kita peminat rock kan. Kita peminat kumpulan rock. Tahun 90-an dahulu kan. Lagu Piramli kan. Lagu Piramli. Okey, insyaAllah. Jadi saya Iswari Murni bersama dengan saya Bang Azmi. Okey, mungkin Abang boleh perkenalkan dirilah dulu. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga salam daripada keadilan Banatul Razak pada seluruh pengundi-pengundi dan juga rakyat Banatul Razak dan seluruh Malaysia amnya. Baik, saya Azmi Hassan, mungkin anda terperanjat kerana dalam yang viral semuanya yang dua orang iaitu Ketua Cabang Cik Azman Abidin dengan Saudara Iswandi. Tapi tiba-tiba saya yang kena ambil alih tempatnya kerana Saudara Azman tak dapat hadir hari ini kerana emergensinya. Okay. Jadi saya sebagai Ketua Penerangan mengambil alih tempatnya. Tempatnya. So abang ni Ketua Penerangan di Banatul Razak. Penerangan Banatul Razak. Baiklah, untuk permulaan saya ingin sampaikan salam Ketua Cabang Saudara Azman. Salam Ketua Cabang Ketua Azman. Azman kepada seluruh penduduk Banatul Razak kerana tidak dapat hadir. Hari ini. Dan dia menyampaikan salam seluruhnya kepada juga benda yang hadir hari ini. Ramai yang hadir. Jadi ramai yang hadir ni dalam 20-30 orang yang hadir, tapi kita tak dapat ramai kerana ini adalah warung makan ya, kedua warung makan. Instagram saya sendiri Iswari Murni Official. Okey, balik pada cerita Melaka pula. Ya, baik. Kita bawa cerita Melaka. Banatul Razak membantu kat mana di Melaka? Kita membantu Lendu. Tanjung Bidara. Kan Tanjung Bidara. Tanjung Bidara Saudara Zainal. Lendu pun ada juga yang mana Tanjung Bidara. Jadi bila agak nak pergi, dah pergi ke Kami atau? Dah pergi. Ada rombongan 2 hari lepas 4 kereta pergi rombongan membantu lagi di sana kawasan Tanjung Bidara. Kerana maklumlah ini sekarang pakai media tak boleh kempen. Kami bahagian media juga Ketua Cabang telah pergi ke sana dan balik. Besok lusa akan pergi lagi berterusan. Sampailah hari mengundi dan kami akan tunggu malam ini sana. Dana dari mana? Sendiri ya? Sendiri semua dana sendiri. Itu je nak bagi tahu tuan-tuan. Jangan ada ingat. Bantuan sikit lah. Adalah sikit-sikit. Ketua Cabang. Tapi maksudnya sendirilah juga tu. Semua sendiri. Maksudnya tak adalah kita claim dia ada parti ke apa, tak ada. Ni semua sendiri, maksudnya sendiri. Tak ada gaji Tak ada gaji. Parlimen, tak ada. Sebab apa kita buat macam tu bang? So kenapa kita nak buat sendiri ni semua ni? Hati dan jiwa. Hati dan jiwa jatuh cinta. Apabila jatuh cinta, makanya segala-galanya berkorban apa saja. Untuk makluman, yang bertanding di Tanjung Bidara adalah Saudara Zainal. Saudara Zainal ni saya pernah interview dia sebelum penambahan calon hari tu. Saya pernah interview beliau di Tanjung Bidara. Kemudian insya-Allah kalau saya sepatutnya ada satu trip lagi ni, tapi saya tak tahu trip tu confirm ke tidak. Kalau trip tu tak confirm dalam minggu hadapan ni, saya mungkin turun sekali untuk menemu ramah beliau untuk kita buat live bersama macam ni. Kita kena tengok keadaan, kena tengok situasi macam mana, sebab semalam saya dah jumpa dengan saudara Asri di Lendu. Saya berjumpa saudara YB Datuk Gyutek di Pangkalan Balak. Pangkalan Balak. Dekat mana? Klebang, sorry, Pangkalan Balak. Dekat Klebang. Saya dah berjumpa dengan saudara Perasan di Dun Rim. Dan tak hari sekali saya berjumpa dengan saudari Farzana. Farzana di Dun Sungai Rambai. Di situ kita menemu ramah mereka, kita melihat, picking their brains. Dan menarik sebab kita ada saudara Asri, seorang Melayu. Kita ada Datuk Gyutek, seorang Cina. Kita ada saudara Perasan, seorang India. Kemudian kita ada Farzana, seorang muda. Perasan ni pula seorang AMK berusia 27 tahun. Farzana ni seorang wanita berusia 21 tahun. Kemudian sebelum ni kita interview Lau di Macap. Masa untuk Dun Macap. Dan kita tengok perkembangan di Melaka ni agak hebat lah. Dan walaupun dengan norma dan rutin yang ada, saya nampak ada kepincangan. Abang nampak macam mana di Melaka? Isunya banyak. Isunya saja hanya orang pengundi di sana nak dengar atau tidak tentang isu-isu yang berlaku sekarang di sana. Betul. Kenapa penarikan 4 pokongan daripada 4 aju untuk keluar? Kenapa? Mesti ada isu dia, iaitu isu pasir. Ini nak bagi tahu, saya bagi tahu. 30 tahun dulu, saya masih muda, ada orang untuk cakap pada saya, Almi,
You tahu tak skema-skema ni? Skema-skema ni kata. Tanah kubur kalau boleh dijual, dia jualnya tanah kubur. Ini 30-40 tahun berlaku. Tanah kubur kalau ada geran, dia jualnya. Tanah dalam laut kalau ada geran pun dia boleh jualnya. Tapi saya ketawa ingat benda tak betul. Tapi hari ini berlaku. Tanah laut pun habis dijualnya. Dengan pasir-pasir, dengan laut, dengan apa yang boleh dijual, habis dijual. Habis semua dijualnya. Right? Itu kadang-kadang kita kata tuan-tuan, bila dalam politik ini kita dipanggil politik cari makan. Politik cari makan, dia masuk politik bukan untuk nak membantu rakyat. Habis pengenalan diri, saya ahli perniagaan. Macam mana ahli perniagaan? Ahli perniagaan tu tak apa, tapi dia berniaga apa? Itu dia yang tu pun diniaganya. Itu masalah juga. Jadi perjuangan kepada apa yang kita bawa ini, kita kena harus sedar, kita nak bawa sebagai wakil rakyat. Wakil kepada rakyat. Rintihan rakyat. Rintihan rakyat tu kita kena dengar, kita kena tahu, kita kena bawa suara dia. Jadi masalahnya apabila kita tak mampu nak bawa suara, tapi kita bawa suara diri kita sendiri. Kita bawa apa yang poket kita rasa. Kan? 10 juta, 2 juta. 2 juta tu ada orang tu kata 2 juta tu dia poket je. Celah gigi je. Maksudnya kalau 2 juta tu dia celah gigi, 10 juta, 100 juta tu tak ada benda bagi dia. Tapi boleh tak saya cakap ni? Sila. Yang orang yang bagi rasuah kena tangkap. Ya. Salah. Yang terima pula tak ada apa. Mana saya pun tak faham. Saya jadi tak faham. Saya confused. You lawyer kan? Saya tak lawyer. You lawyer. Itulah Malaysia bang. Semalam saya jumpa ada seorang kawan kita dekat Johor. Dia bagi tahu, saya tak sebut nama dia lah. Tapi dia ni someone jugalah dalam kontraktor di Johor ni. Dia kata di Johor, dan didedahkan oleh YB Akmal almost 1 billion projek Johor selepas kejatuhan kerajaan telah dimonopolikan oleh satu syarikat. Milik Amanu. Milik Amanu. Bukan UMNO punya. Tetapi ada orang di dalam UMNO yang berkaitan dengan UMNO dan bersatu. Terutama UMNO. Yang telah menguasai, yang telah monopoli hampir ke semua projek di Johor. 1 bilion. Almost 1 billion. Maksudnya tuan-tuan, bukan kata kek. Dengan serdak-serdak pun dia sabu. Habis kontraktor semua duk marah sekarang ni. Jadi saya fikir kalau satu projek berlaku, ada satu bangunan buat. Pertanyaan apa yang orang tanya dulu? Apabila tengok projek ni, siapa dapat? Siapa dapat? Kontraktor mana? Ini ada mesti otak tu fikir, mesti ke arah. Berapa harga? 10 juta. Aku kira ni dalam 4 juta, 5 juta. Berapa 10 juta? Ini dah jadi condition otak orang. Tanyalah semua orang. Satu projek naik, siapa punya? Siapa dapat? Siapa dapat? Betul. Siapa dapat? Dan akhirnya, dan tu saya kata, dia macam ni. Kita kena berlaku adil kepada semua. Kontraktor dekat Johor, saya tanya, ada berapa kontraktor? Dia kata ada 4,000 kontraktor. Daripada 4,000 kontraktor yang 3,999 tu nak cari makan macam mana? Nak cari makan macam mana? Dua bendera putih dah marah dah. Dah marah dah. Bendera putih. Dia orang tak boleh melawan, dia orang ambil kontrak dengan kerajaan. So saya lah. Tak apalah. Nak lalai macam ni. Tak berani dia. Tak berani dia. Tapi tak apalah, biar kita jadi suara rakyat. Kita ke depan bang. Jadi muka rakyat kita kata. Ada, saya tahu dalam komen-komen ni maki-maki kita bang. Tak apa. Tak apa, itu semua pahala bagi kita bang. InsyaAllah. Itu komen maki apa semua tu bagi kita pahala. Sebab kata apa? Kita bawa suara rakyat. Apa yang kita dapat daripada semua ni? Ingat dapat tender, projek, pasir dekat Melaka? Tak ada. Tak ada apa. Tapi apa yang kita dapat bang? InsyaAllah kalau ada sedikit buat kita menyatakan kebenaran, itu sedikit yang Allah bagi pada kita. Depan Tuhan nanti dia kata, Suardi, Azmi, ni aku bagi kau ilmu sikit, kepandaian bercakap sikit. Apa kau dah buat menentang kebobrokan, kejahatan negara kau? Tuhan, ya Allah, kami dah buat live, ya Allah. Alhamdulillah. Boleh buat live, boleh. Undi. Boleh share, boleh like, boleh subscribe. Biar you undi. Biar ni turun undi. Jangan kata, alah pening lah dengan politik. Tak payah pening. You undi je. Pangkah je. Dan apa yang kita nak pangkah? Pakatan Harapan. Dia ada harapan tu, logo dia macam ni. Dia bagi dalam kertas undi tu tak ada colour tau. Tak ada colour. Merah, colour biru. Saya tak sebut colour. Kita sebut logo. Logo saja. Dia ada, kalau harapan, kalau dia pandai membaca. Kalau dia tak pandai membaca, dia ada logo macam ni. Dia ada segitiga macam tu. Macam piramid. Bukanlah piramid, dia macam arrow. Arrow sebenarnya bukan piramid tu. Harapan menuju ke
ke hadapan Kita terus. pasal UMNO saya ni ahli UMNO dulu. Oh iya ke? Ya, Sebenarnya saya tahu. Saya lihat UMNO dulu. Tapi dulu. Dulu. Yang mana ketua bahagian ni cikgu-cikgu. Lain tak UMNO dulu. Lain. Lain UMNO dulu Apabila perhimpunan agung itu, saya pergilah. Saya perwakilan. Ya. Saya pergi. Orang kampung datang berbambas. Bila waktu situ penuh. Penuh, betul. Penuh semua sekali. Penuh. Jadi apabila seorang penceramah pecalon yang bercakap depan tu, dia menyanyi lagu. Menyanyi lagu. Anak Kecil main api. terbakar hatinya yang sepi. Kan? Lagi sambung sikit. Saya tak tahu lah. Tolong saya. Sepi. Anak kecil main api terbakar hatinya yang sepi. Siapa Komen. tolong komen tulis. Dah lama tinggal tu tak nyanyi lagu tu. Dah lama tinggal UMNO. Tak nyanyi lagu tu dah. Tapi lagu tu Lagu tu. Tentang yang apa? tentang sekali lagi. Tanah dipijak milik orang. Berderai ni yang pakai menangis. Menangis. kat luar pasal Sebab apa tanah dipijak? Tanah dipijak Milik orang kononnya. Calon yang lebih orang. Tapi apa yang berlaku? 1140 ekar tanah di Melaka dibagi pada syarikat Singapura. Tanah siapa yang bagi? Tak, siapa yang bagi? Yang menyanyi itulah. Itulah yang berhimpun ramai dia yang bagi. Kemudian anda menangis. Beria-ria menangis. Padahal anda ditipu sebulat-bulatnya. Sebulat-bulat ditipu. Ramai orang ditipu. Ramai tipu. Tapi apa kena daya masa tu internet tak ada. Yang ada putusan. Malam TV3. TV1, TV2. Tak percaya? TV dengan kacau. Pukul 9 ayah nak tengok. Itulah. Masa itulah dia lama-lama fikiran dari kondisi dia mendoktrinkan pemikiran kita. Sekali tanah dipijak milik orang. Padahal orang itu siapa? Orang itu dia. Tak ada cerdik pandai, ilmuwan yang pandai-pandai yang boleh 1001 mereka tu, mereka yang mengusahakan kenapa harus sampai ke Singapura. Kenapa ya? Tu kadang-kadang itulah dia. Kenapa? Mestilah sebab. Tapi malah nak sebut nanti kadang ada yang ketuk pintu rumah malam-malam. Tak, tuan-tuan macam ni. Akhirnya kita ni nak ke mana dalam politik? Tadi saya baca satu artikel dia kata Malaysia is a gone case. Malaysia ni adalah negara yang tak boleh nak diselamatkan lagi, dia kata. Kerana kita ada 4 ciri yang boleh meruntuhkan kita. Yang salah satunya adalah korupsi. Dia kata kita ada korupsi yang tinggi. Dan Malaysia ialah nombor 1 ranking dalam korupsi di dunia. Jadi kita kata, bagi saya lah, saya tak setuju dengan artikel tu. Saya setuju dengan korupsi. Tapi saya tak setuju dengan mengatakan Malaysia tidak boleh diselamatkan lagi. Saya rasa selagi mana ada jiwa merdeka, selagi mana ada jiwa pejuang, selagi mana ada jiwa reformasi, jiwa macam abang akak-akak ni semua yang sanggup kita kata turun, bekerja, kita tak dapat apa. Kalau kita nak senang, kita join UMNO, tuan-tuan, betul tak? Kalau kita nak kaya, kita join UMNO, kita kena join Bersatu, dapat projek. Dapat. Kita dapat apa semua dapat. Dapat jawatan menteri, sekarang ni kerajaan, semua kita dapat. GLC. Kita semua dapat. Tapi, kenapa kita tak pergi ke arah itu? Tuan-tuan, kita ni ada kelebihan. Saya ada kelebihan. Saya boleh bercakap. Saya boleh mengutarakan pendapat. Saya boleh ada live yang ramai orang tengok. Saya boleh cari makan dengan cara itu. Tapi kenapa, tuan-tuan? Sebab kita sedar. Kita tahu dan kita menyedari apa benda yang kita bawa dan apa benda yang kita perjuangkan. Dan apa yang kita perjuangkan dan bawa ini takkan selesai. Maksudnya negara kita is going down the drain. Semakin hancur, semakin turun. Dan kalau kita menyertai dalam nak meruntuhkan negara kita, ketahuilah dunia ini hanya sementara. Dunia ini sementara. Anak cucu cicit kita akan merasa kerosakannya nanti. Sekarang kita merasa kerosakan yang dihasilkan oleh UMNO berpuluh tahun dahulu oleh BN, oleh pemerintah. Berpuluh tahun. Saya orang Sarawak, tuan-tuan. Saya cerita saya orang Sarawak. Sarawak negeri terkaya di Malaysia. Negeri terkaya di Malaysia. Bajet tiap-tiap tahun 4 bilion. 2 bilion royalty. Mana ada negeri dapat 2 bilion, 4 bilion royalty. Tetapi rakyat miskin tegar paling ramai adalah di Sarawak. Paling ramai di Sarawak. Kalau kita tengok rumah tu mewah, tiba-tiba kita tengok anak dia miskin, kita tahu mak bapak dia korup. Tuan-tuan, kalau kita tengok negara itu kaya sedangkan ramai rakyat dia miskin, ketahuilah koruptor sedang berkuasa di negara itu. Jadi persoalan kita buat apa? Persoalan tuan-tuan buat apa?
Persoalan kita semua ni buat apa? Seluruh pendengar-pendengar. Pendengar-pendengar ni yang berada di dalam dan di luar live kita ini. Kita buat apa? Kita berjuang setakat mampu kita. Bangkit. Bangkit. Setakat mampu kita. Ya, mungkin ada yang tak larat lagi. Yang berjalan pun mungkin tak boleh. Nak bercakap tak boleh. Kain duit tak ada. Tak apa. Undi. Tapi rakyat telah tunjukkan bukti mereka pada Ada. 14. Payung 14, betul. Mereka bangun, bangkit, mereka tunjuk kekuatan mereka dengan 10 keazaman. Mereka kalahkan parti yang 60 tahun memerintah. Kalahkan, pernah berlaku. Pernah berlaku. Dan sekali lagi kita akan bangkit sekali lagi. Kita akan lakukan sekali lagi. Yes. Bangkit dan lakukan sekali lagi. Sebenarnya rakyat nak perubahan. Rakyat tahu. Rakyat sedar. Tetapi biar kesedaran itu terus marak, terus sedar, terus ada untuk kita nak bawa perubahan sekali. Tak sempat 22 bulan tu tak sempat kita buat banyak perubahan. Dan kita pun dikhianat. Habis 22 bulan masuk ke rumah dalam tu dengan najis, dengan sampah, dengan segala-gala benda dalam rumah tu. Dah lah najis sampah. Yang angkut tu pun sama juga. Penuh sampah. 60 tahun merintah, macam-macam sampah dalam rumah tu. Anda masuk dalam rumah baru, anda kena bersih dulu. Bersih Ambil tu pun masa. setahun. Dah setahun ambil masa. Dah. Buka cari-cari file, buka file merah. Aha. File merah. Saya tanya kontraktor-kontraktor yang ada sini. Buat kerja baru 13%. Bayar? Disclaimer. Bayar 90%. Pernah berlaku? Pernah berlaku. Takkan berlaku. Hanya berlaku masa UMNO. Zahid Hamidi hari tu? Kan kes hari tu apa? Yang kes pertahanan tu Isyamuddin pasal enjin. Anjing. Zaid Hamidi pasal kapal. Kapal 6 bilion. Satu kapal pun tak ada lagi. Jangan. Macam ni nak sokong. Anda pengundi-pengundi Melaka. 6 bilion bang, bukan 6,000 bang. 6 bilion. Bilion, bukan million 6,000 juta. Ribu juta. Ini pun ada orang nak menyokong ni bang. Satu kapal pun tak ada. Sepihan kapal pun Ni tak bukan nampak. kita cakap, bukan pembangkang cakap. Ini dibawa dalam mahkamah sewaktu kes Zaid Hamidi sedang dibicarakan. Macam mana orang tu nak tipu pula mahkamah? Menipu boleh masuk jail, contempt of court. Anda masih nak undi orang ni lagi. Anda bagi kepercayaan ni lagi. Fikir. Keluarlah daripada kelompok tu. Fikir. Ya. Keluar daripada kelompok tu. Fikir. Okey bang. Rumusan yang kita lagi bincang. Boleh, silakan. Sikit lagi boleh? Saya bagi bang ruang, silakan. Bila saya baca FB banyak yang bercakap tentang PT-PTN. Okey. Kena terang juga PTN. PT-PTN, okey. Jangan lupa ya PT-PTN. Bila kerajaan Pakatan Harapan memerintah, pertama dibuat, dia hapuskan yang tidak bayar lagi, tak bayar yang mana sekatan border nak pergi keluar negara. Nak keluar negara, hapuskan luar negara tu. Hampir 400,000 anak-anak pendengar anda tak boleh keluar. Dah beli tiket, dah habis semua, sampai ke airport tak boleh. Sampai airport tak boleh. Itu pasal tak pakai duit, itu pakai kuasa, dihapuskan. Ingat, pelajar-pelajar sekalian yang mana masih belajar tak boleh ingat, ini adalah salah satu contoh yang Pakatan Harapan buat. Ya. Dan satu lagi, yang nak hapuskan PT-PT ini bukannya keadilan, bukan PKR. PAS, Lebay Man yang ucap. Lebay Man. Lebay Man yang ucap terang-terang dia kata kita menang, kita hapuskan PT-PTN. Padahal PKR tak cakap. Jadi jangan sekali-kali kata PKR hancing. Jangan sekali-kali. Jangan. Sebab ya orang yang hancing. Ya hancing. Ingat lagi, 400,000 saman-saman ACS. Yes. ACS 400,000 saman ACS. Duit yang ambil daripada Lembaga Tabung Atas Tentera. 500 juta. Ya. Pakatan Harapan ambil saja, dia bayar balik 500 juta. Dan dia hapuskan saman-saman tu. Saya ada 3 saman. Alhamdulillah. Hapus, tak pula 900. Sebab apa? Sebab sebahagian saman tu tidak pergi kepada kerajaan. Pergi kepada syarikat. Syarikat tu menswastakan AAS tu. Tapi itu dihapuskan. Ingat, anda selamat banyak duit daripada ACS tu. Satu lagi bang, jangan lupa. Yang kata kehancing pasal minyak tu kan? Minyak tu. Hari ni minyak RON 97 apa? RM3 lebih. RM3 lebih. Kalau tak Pakatan Harapan letak subsidi. Yes. Setiap tahun Saudara Fizi RON, ya. agak-agak RON 95 sekarang berapa? Ya, betul. Kalau tak hampir-hampir RM3. Dan ingat satu lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap ingat balik. Kita menang hari ni, besok minyak turun. Kita kalah. Masa tu kita tak memerintah. Ya, U13. Macam mana nak turun? Masa tu harga minyak masih tinggi. Bila Pakatan Harapan ambil, dengan kotor, dengan najis macam-macam. Dan harga minyak murah masa tu. Tak boleh nak buat lagi. Tak boleh nak buat lagi. Tapi itulah dia. Tapi dia main ke ulang-ulang. Mana PRU 15? Ini semua ni macam-macam Jecom ni. Dibayar. Saya tak risau yang Jecom ni. Tak, saya risau yang mana yang percaya. Yang mana yang percaya kepada apa yang dia cakapkan. Okey bang, kita summarizkan. Rumuskan. Abang sila. Kepada pengundi-pengundi Bandar Razak, kepada semua di Kota Bandar Razak,
ketua cabang tak dapat hadir, jadi maafkan dia. InsyaAllah akan datang, dia akan dapat hadir. Dan untuk rumusan saya, pengundi-pengundi 18 tahun dan 21 tahun, berilah sokongan anda kepada PKR atau keadilan. Jangan sekali-sekali sangka angka salah memangkah. Kalau salah mangkah, beri pada mereka lagi, negara akan hancur. Itu balik pada Terima kasih Abang Azmi. Terima kasih juga kepada AJK cabang Bandar Tun Razak yang menjemput saya malam ini. Bersama dengan saya ini sebahagian daripada tour saya, tour LTL. Semalam saya berada di Muar. Esok saya akan berada di Pilah, di Kuala Pilah untuk bersama dengan cabang Pilah di sana. Dan insyaAllah the whole day juga daripada pagi sampai ke malam. Kemudian minggu hadapan saya tak ada. Minggu satu lagi saya akan ada satu program yang berterusan sehinggalah bulan 2, bulan 3. Pilihan Raya Negeri Sarawak juga akan berlangsung insyaAllah bulan 12 ini. Penamaan calon berkemungkinan kalau tak minggu pertama, minggu 2 bulan 12. Pilihan raya berkemungkinan minggu ke-3 atau ke-4 pada bulan 12. Jadi sama-sama insyaAllah kita memilih calon yang ada. Kalau saya tak terpilih pun tak ada masalah. Kan? Sebab apa? Kita dah tahu bahawa kita berjuang atas dasar perjuangan. Tak apa. Calon jadi YB atau tak YB, yang penting parti dah tentukan, kita bantu mana yang kita boleh bantu. Itu yang paling penting. Jadi saya itu daripada Wan. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Kita jumpa lagi. Yang penting, lawan. Tetap lawan. lawan sampai menang. Yes. Assalamualaikum.